Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idna min shururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwah illa billahil aliyyil azim. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Salam pagi ataupun salam subuh. Kita bertemu dalam program tambahan khas pengajian kitab Al-Adhkar bersempena dengan cuti umum Hari Kemerdekaan yang ke-64 pada hari ini. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat Galik Spirit, Ruzia Daud, Ruslina Saharuddin, Ruzia Ma'aruf, Nazifah Abdullah, Fatimah Cikman, Aisyah Osman, M. Nasir Harun, Amida Rauda, Ruslina Ayub, Asliza Abdul Rahman, Hajrah Zai, Zainab Mahmud, Laila Umar, Nurhayati Sulaiman, Intan Suraya, Tumirah Damiri, Saadiyah Hassan dan juga Maziyah Yusuf, Intan Suraya, Zakia Muhammad Nin, Roslina Saharuddin, Jamaliyah Manab, Atikah Farziana, Rohidah Abdul Rahman, Roslina Cikmin dan juga Ija Rahman. Ahlan-ahlan kepada semua, salam, kita bertemu dalam program Hamba Ilahi, pembacaan kitab Al-Adhkar Imamun Nawawi. Dan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Kamil yang daripada jam 4 pagi dan juga saya perasan lebih daripada 50 orang yang mana telah bersama daripada jam 4 pagi tadi. Mudah-mudahan menjadi amalan yang mana kita boleh pelihara dan jaga dalam untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah amalan qiyamul lail, menghidupkan malam. Lalu tanpa melengahkan masa, pada hari ini kita nak sambung daripada muka surat. Daripada muka surat yang ke-268. Kita nak sambung daripada muka surat 268 pada riwayat yang ke-441. Lalu mohon sahabat-sahabat bantu catatkan di ruang komen muka surat 268 riwayat yang ke-441. Namun sebelum kita mulakan, apa kata sama-sama kita perbetulkan dahulu niat kita. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'ai ilal huda wa dalalati ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa qurbih wa thawabih. Amin, amin ya rabbal alamin. Lalu pada pengajian kita Al-Adhkar pada pagi ini, kita sebenarnya sedang membaca bab apakah doa, apakah zikir yang patut diucapkan bila ada ahli keluarga kita yang meninggal dunia. Sama ada ahli keluarga yang dekat, ibu bapa, adik-beradik maupun anak, ataupun keluarga yang sedikit jauh. Tapi kalaulah ada ahli keluarga yang meninggal dunia, semalam kita telah belajar dua doa dan dua-duanya adalah daripada Ummu Salamah. Itulah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kedua adalah doa Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Dan pada sebahagian riwayat ada penambahan Allahumma indaka ahtasibu musibati fa'jurni fiha wa abdilni khairan minha. Tetapi yang selalu dibaca adalah riwayat yang pertama tadi, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha.
Lalu kita patut amalkan. Jika ada ahli keluarga yang meninggal dunia, kita patut amalkan insya-Allah. Lalu hujan, betul, ada apa di Semenyih pun hujan, daripada tadi hujan. Allahumma salli ala, moga-moga pengorbanan yang sahabat-sahabat buat waktu hujan, yang mana selalunya waktu yang seronok ataupun sedap, best untuk rehat, tapi kita berada dalam majlis ilmu. Pada riwayat yang ke-444, dan ini adalah yang mana kita nak mulakan permulaan kita punya pembacaan pada pagi ini. Imam Nawawi membawakan dalil yang berikut berkenaan tentang apakah bacaan yang patut dibaca. Lalu tadi dah dua doa, satu inna lillah dan yang kedua adalah doa yang Nabi ajar pada Ummu Salamah. Kata Imam Nawawi, kami telah riwayatkan dia dalam kitab Tirmizi dan selain daripada kitab At-Tirmizi daripada sahabat Nabi Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apakah sabdaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata waladul abdi." Idza mata waladul abdi. Jom kita lihat terjemahannya. Apabila putera seorang hamba meninggal dunia, orang yang sangat dekat, anak meninggal dunia, dan kita nampak Nabi sallallahu alaihi wasallam diuji banyak pada perkara ini. Daripada 7 orang anak yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dikurniakan, 4 perempuan, 3 lelaki, semua meninggal dunia waktu Nabi masih hidup, selain daripada Fatimah yang meninggal dunia hanya beberapa bulan selepas kewafatan baginda. Lalu berat ujian yang menimpa Nabi. Semua anak Nabi meninggal dunia ketika mana baginda Nabi SAW masih hidup, kecuali hanya Fatimah. Lalu dalam hadis ni Nabi SAW bersabda, apabila putera ataupun anak seorang hamba meninggal dunia, maka Allah akan bertanya kepada malaikat. Qala Allah Ta'ala li malaikatih. Allah akan bertanya, berfirman kepada para malaikatnya. Apakah yang Allah firmankan? Bahawa qabattum walada abdi. Firman Allah, adakah kalian telah mencabut nyawa anak, putera, orang yang terdekat daripada hamba-Ku? Maksudnya contohnya contohnya kalaulah Allah uji dengan seseorang itu anak dia meninggal dunia, maka Allah akan panggil malaikat dan bertanya, qabattum walada abdi, adakah kamu telah mengambil nyawa anak kepada hamba-Ku? Maka malaikat akan menjawab, fayaquluna na'am, ya Allah, benar bahawa kami telah mencabut akan roh orang tersebut, anak kepada orang tersebut. Fayaqul, Allah bertanya lagi, qabattum thamarata fuadih, adakah kamu telah mencabut nyawa orang yang mana dekat dengan dia, buah hatinya? Maka malaikat akan menjawab bahkan, na'am, ya benar ya Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya, famadza qala abdi, lalu orang yang baru kehilangan anak, orang yang baru kehilangan buah hatinya, apakah yang dia cakap, apakah yang dia ungkap, apakah yang dia lafaz dan sebut ketika mana kehilangan anak dia? Apa yang dia cakap, apa yang dia sebut? Maka pada waktu itu malaikat menjawab, hamidaka wastarja'a. Maka malaikat menjawab, ya Allah, orang itu telah mengucapkan alhamdulillah dan juga inna lillah. Lalu daripada riwayat ini ada satu lagi perkataan yang patut diucap ketika mana ada kematian daripada ahli keluarga yang terdekat. Apakah dia? Itulah ucapan alhamdulillah. Dan bukan senang nak menzahirkan ucapan alhamdulillah pada waktu yang sangat dahsyat dan juga sangat berat ujian yang menimpa. Tapi bila Allah tanya, wahai malaikat, apakah hamba-Ku katakan bila dia kehilangan anak? Maka pada waktu itu bila malaikat berkata, ya Allah, hamidaka, hamba-Mu ini dia telah mengucapkan alhamdulillah, dia telah memuji Kamu, wastarja'a, dan dia ucapkan inna lillah. Adapun ucapan inna lillah dah ada pada riwayat Ummu Salamah
yang kita baru baca sebentar tadi dan juga semalam. Tapi di sini adalah ucapan Alhamdulillah. Lalu kata para ulama, ini adalah doa yang ketiga. Bila ada kehilangan orang yang terdekat, bila ada kehilangan ahli keluarga yang terdekat, maka yang patut dilakukan adalah istirja', baca innalillah. Kita dah boleh nampak daripada riwayat 441 dengan 440. Yang kedua, baca doa Ummu Salamah. Sekurang-kurangnya, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Riwayat 440. Dan yang ketiga, ini yang kita sedang baca dalilnya. Ucapkanlah Alhamdulillah. Dan adakah mudah? Sangat berat. Tetapi ketika mana malaikat kata, Ya Allah, hamba-Mu ini diucapkan Alhamdulillah, maka terus Allah berfirman, binakanlah untuk hamba-Ku ini baitan, sebuah rumah. Kata para ulama hadis, maksud daripada baitan di sini adalah qasran azima, maksudnya istana yang besar di dalam syurga. Wasammuh, dan namakanlah istananya di dalam syurga itu sebagai Baitul Ham, sebagai rumah pujian. Baitul Ham. Lalu orang yang ketika mana dia kehilangan ahli keluarga, pada waktu itu dia boleh ucapkan Alhamdulillah, maka Allah akan bina untuknya satu rumah dalam syurga, yang mana rumah itu Allah panggil sebagai Baitul Ham. Baitul Ham, yang mana baitu maksudnya rumah, Alham pujian. Bila sebut nama Baitul Ham, saya ingat bahawa ayah mertua saya, dia selalu namakan rumah dia ini Baitul Ham. Dia selalu nama rumah. Dan kadang-kadang dia mesej pada isteri saya, dia kata, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, minggu ni ada tak sesiapa nak balik Baitul Ham? Masa mula-mula kahwin saya pun pelik, Baitul Ham tu kat mana? Baitul Ham tu apa? Tapi rupa-rupanya dia panggil rumah ini yang dekat Semenyih ini, rumah dia, sebagai Baitul Ham. Lalu sebenarnya Baitul Ham ini diambil daripada hadis. Beliau ambil daripada hadis yang mana orang yang mana bila kehilangan sesuatu, pada waktu itu dia boleh bukan sekadar bersabar. Pada waktu itu dia boleh ucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un, dan pada waktu itu dia boleh ucapkan alhamdulillah, maka Allah bina untuknya satu istana khusus, dan Allah sendiri yang namakan istana itu, rumah itu sebagai Baitul Ham. Lalu ini dia Baitul Ham. Mungkin kita boleh namakan juga rumah kita Baitul Ham, rumah pujian, walaupun ketika mana ditimpa dengan ujian. Yang mana ujian kita nampak ujian, tambah je pi dekat awal dia akan menjadi pujian. Bagaimana dalam ujian kita boleh membuat pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan senang, dan Allah yang tahu ianya sangat berat. Tetapi kalaulah ada hamba boleh lakukan itu, inilah hadiah untuknya. Allah berikan kepadanya istana yang Allah sendiri namakan sebagai Baitul Ham. Seterusnya, Imam Tirmizi mengatakan hadis ini adalah hasan. Lalu kata para ulama, kenapa Allah namakan rumah ini sebagai Baitul Ham, rumah pujian? Maka kata para ulama, kerana rumah ini orang itu dapat dan diberikan oleh Allah lihamdihi ala faqdihi waladah. Kerana bila dia kehilangan contohnya anak yang merupakan paling dekat, dia boleh puji Allah, maka dia layak mendapat rumah pujian ini, istana pujian ini. Riwayat yang ke-442. Riwayat yang ke-442. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, pada riwayat yang ke-442, ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas tak rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat. Lalu kita dah belajar pada waktu kita kehilangan ada 3 benda yang kita boleh buat. Istirja, inna lillah, doa Ummu Salamah, dan juga ucapan Alhamdulillah. Kata Imam Nawawi, apa kata Imam Nawawi seterusnya? Wa fi ma'na hadha, dan pada perkara yang semakna dengan hadis tersebut. Apakah maksud Imam Nawawi yang semakna?
Maksud daripada Imam Nawawi yang semakna, kata Imam Hafiz Ibnu Hajar, bahawa benda-benda yang boleh dilakukan seperti mana hadis-hadis yang kita dah belajar sebelum ni. Lalu hadis Ummu Salamah dan Abu Musa. Lalu dalam hadis Ummu Salamah, Nabi ajar dua benda. Dalam hadis Abu Musa, dua benda. Tetapi yang nak di-highlightkan oleh Imam Nawawi adalah pada waktu itu ucapan Alhamdulillah. Lalu kata Imam Nawawi, semakna dengan hadis-hadis yang sebelum ni kita baca, iaitu amalan-amalan yang boleh dilakukan bila berlakunya kehilangan. Kata Imam Nawawi, yang semakna dengan hadis tersebut adalah pada waktu itu hadis yang kami riwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari, hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Lalu ini amalan yang keempat yang kita boleh buat ketika mana kehilangan orang-orang yang terdekat. Lalu Abu Hurairah meriwayatkan bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ma li'abdil mu'mini indi jaza', tidaklah seorang hamba-Ku yang beriman di sisiku layak mendapat sesuatu balasan, idza, apabila qabattu, aku mengambil safiyahu, sesuatu yang dicintainya, min ahli dunia, daripada keluarga-keluarganya di dunia. Masya Allah. Lalu ketika mana seseorang itu kehilangan sesuatu yang sangat dicintai daripada ahli keluarganya di dunia, dan pada waktu itu dia buat sesuatu, maka Allah sebut tak ada balasan yang sesuai untuknya kecuali syurga. Lalu apakah yang mana orang tu buat bila dia kehilangan sesuatu yang dia cintai daripada kalangan ahli keluarganya di dunia? Sabda Nabi SAW, "Tsumma pada waktu itu dia mengharapkan ganjaran. Dia mengharapkan balasan hanya daripada Allah. Maka balasannya tak ada apa-apa, sabda Nabi, illal jannah, kecuali syurga." Maka ini adalah amalan yang keempat. Bahawa ihtisab, apakah maksud ihtisab? Mengharapkan balasan hanya daripada Allah, mengharapkan sesuatu hanya daripada Allah. Lalu pada ketika mana dia kehilangan yang mana Allah sebut sebagai Safiyah. Safiyah, apakah maksud Safiyah? Safiyah maksudnya buah hati dia, kecintaan dia, sesuatu yang sangat dekat di hati dia. Bila Allah ambil, maksudnya Allah matikan orang-orang yang terdekat daripada kalangan dia, sama ada yang terdekat itu adalah anak, ataupun adalah ibu bapa, ataupun adalah adik-beradik, ataupun orang yang sangat dekat di hatinya, yang mana daripada kalangan ahli keluarga dan sebagainya. Bila dia kehilangan, pada waktu itu dia mengharapkan pahala daripada Allah, maka mengharapkan ganjaran hanya daripada Allah. Ini adalah amalan yang keempat yang mesti dilakukan ketika mana kita diuji dengan kehilangan. Lalu yang pertama adalah Inna Lillah, riwayat 440 dan 441. Yang kedua doa Ummu Salamah, riwayat 441. Yang ketiga adalah ucapan Alhamdulillah waktu sedang diuji, riwayat 441. Dan yang keempat yang mesti dilakukan adalah mengharapkan ganjaran hanya daripada Allah atas kehilangan ini, dan ini ada pada riwayat 442. Masya Allah. Lalu adakah sahabat-sahabat jelas dengan empat amalan yang Imam Nawawi highlightkan di sini? Bila berlakunya kehilangan, kematian, pemergian orang-orang yang dekat di hati kita daripada kalangan ahli keluarga kita, maka inilah empat benda yang patut dilakukan. Dan sebenarnya empat benda ini boleh juga dilakukan pada selain daripada ahli keluarga, tapi Imam Nawawi sengaja highlightkan ahli keluarga dan juga orang yang terdekat. Kerana kalaulah kita perasan pada riwayat-riwayat hadis, perkataan yang Nabi gunakan adalah contohnya walad, anak. Perkataan yang Nabi gunakan samaratu fuad, iaitu buah hati. Perkataan yang Nabi gunakan adalah safiyah, orang yang dicintai. Maka sebab itu digunakan pada tajuk keluarga. Tetapi sebenarnya kalaulah empat benda ini digunakan selain daripada kematian ahli keluarga, tak ada masalah.
pun mendapat ganjaran yang sama. Lalu ramai yang kata jelas. Alhamdulillah. Terima kasih kepada sahabat-sahabat. Okey, bagaimana pula kalaulah kehilangan sahabat, kalaulah kehilangan teman yang mana mungkin tidaklah seberat kehilangan ahli keluarga? Maka ini yang Imam Nawawi ajarkan. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala pada bab yang ke-18, babu ma yaquluhu man balaghahu mautu sahibih. Bab pada menceritakan tentang doa ketika mana mendengar khabar kematian rakan dia, sahabat dia, teman dia, orang-orang yang bukan keluarga. Maka apakah yang patut dilakukan? Untuk ini Imam Nawawi menukilkan riwayat daripada kitab Ibn Sunni rahimahullahu ta'ala. Lalu tadi keluarga, ini adalah sahabat dan taulan. Tapi boleh sahaja yang 4 benda kita belajar pada keluarga tadi, kita letakkan di sini. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, Kak Langsu saya baru perasan bahawa pohon doa untuk adik saya Maziah Tirun yang disahkan positif COVID. Lalu kita sama-sama nanti kita doakan untuk Maziah Tirun. Kalaulah sahabat-sahabat perasan, Kak Maziah Tirun memang orang yang istiqamah bersama dalam program kita ketika mana daripada awal tahun lepas sentiasa bersama dalam program-program kita. Sebab saya ingat nama beliau ketika mana Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, baca nama-nama, ada nama Maziah Tirun. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kesihatan. Nas'alullahal azim Rabbal arsyil azim ay yashfiya Maziah Tirun. Moga Allah sembuhkan beliau. Nanti sahabat-sahabat juga boleh baca, boleh amalkan nanti bila selesai majlis. Doa-doa ketika mana kita mendengar berita tentang orang sakit, menziarahi orang sakit. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kesembuhan, dan juga kepada semua sahabat-sahabat kita, seluruh umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Nawawi, dan kalaulah sebelum ni ada sebut tentang yang lain, contohnya Ana Nurdiana sebutkan tentang ibu, dan juga sebutkan yang lain dan yang saya terlepas pandang, maka marilah sama-sama kita doakan juga untuk mereka insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Lalu kalaulah kita ada berita tentang kehilangan sahabat dan teman, apakah yang patut kita buat? Apakah yang patut kita baca? Untuk ini kata Imam Nawawi, rawaina, kami telah meriwayatkan fi kitab Ibn Sunni, dalam kitab Ibn Sunni, iaitu Amalul Yaumi wal Lailah. Hadis ini adalah hadis daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mautu faza'. Kematian itu selalu datang mengejut. Lalu kematian itu selalu datang mengejut. Al-mautu faza'. Kematian itu selalu datang mengejut. Itu makna yang pertama. Al-mautu faza' juga memberi makna bahawa kematian itu menakutkan. Kematian itu menakutkan. Lalu faza' ada dua makna. Sama ada faza' pada waktu itu datang untuk terjemahan mengejut, ataupun faza' memberi makna al-khawf, menakutkan. Maka sabda Nabi SAW, فَإِذَا بَلَغَ أَحَدَكُمْ وَفَاتُ أَخِي, maka apabila telah sampai kepada kamu berita, khabar tentang kematian saudaranya, falyakul, maka hendaklah diucapkan. Lalu Nabi ajar, bila dengar berita tentang kematian sahabat, bila dengar berita tentang kematian teman, rakan dan sebagainya, maka pada waktu itu bacalah doa berikut. Apakah doa dia? Permulaan doa kita hafal, kerana ianya adalah ucapan inna lillah. Maka Nabi SAW pada waktu itu bersabda, bacalah doa berikut. Jom kita baca sama-sama. Kalau kita dengar kematian sahabat kita, teman kita yang mungkin tidak rapat seperti keluarga, maka boleh baca doa berikut. Apakah yang Nabi ajar? Sama-sama kita baca. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma ktubhu indaka fil muhsinin waj'al kitabahu
fi 'illiyin wa akhlufhu fi ahlihi fil ghabirin wa la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dah. Lagi sekali kita baca. Doa ni sangat menarik. Maknanya adalah sangat best. Maknanya adalah sangat best. Lalu bila kita dengar kematian, kita boleh amalkan. Kita boleh amalkan doa ini. Maka apakah maksudnya? Apakah perkataannya? Kita baca lagi sekali sebelum kita pergi kepada terjemahan. Maka bila sabda Nabi, bila salah seorang daripada kamu mendengar kematian saudaranya, maka ucapkanlah inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Yang ni semua kita hafal. Kemudian yang kedua, wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ini pun adalah salah satu daripada ayat Al-Quran pada juz yang ke-25. Kemudian pada waktu itu Nabi suruh kita sebut Allahumma ktubuhu indaka fil muhsinin. Saya harap sahabat-sahabat baca bersama supaya kita boleh biasakan lidah kita. Waj'al kitabahu fi 'illiyin wa akhlufhu fi ahlihi fil ghabirin wa la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dah. Apakah terjemahannya? Sangat menarik doa ini. Maka Nabi SAW suruh untuk kita baca inna lillah, sesungguhnya kami adalah milik Allah. Lalu bila kita mendengar tentang kematian, kita kena ingatkan diri kita, kita pun adalah milik Allah. Kita pun akan menyusul teman-teman dan sahabat kita. Dan bila kita adalah milik Allah, natijahnya adalah wa inna ilaihi raji'un. Dan sesungguhnya kita pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, wa inna ila rabbina lamunqalibun. Sesungguhnya hanya kepada Allah tempat kami kembali. Lalu wa inna ilaihi raji'un dan wa inna ila rabbina lamunqalibun, terjemahannya lebih kurang sama. Kita semua akan kembali pada Allah. Kita semua. Lalu apa yang berlaku di dunia adalah perpisahan, yang mana bila kita bertemu nanti di hadapan Allah, itu adalah pertemuan semula. Lalu sebab itu kita nak ingatkan diri kita, kita pun akan menyusul. Kita pun akan pergi. Kita pun akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya Nabi SAW suruh kita baca doa berikut. Allahumma ktubuhu. Ya Allah, tuliskan. Lalu uktubuhu, terjemahannya adalah tulis. Tetapi di sini diterjemahkan sebagai jadikan. Allahumma ktubuhu. Ya Allah, jadikanlah dia. Tuliskanlah dia. Indaka, di sisimu. Fil muhsinin, sebagai termasuk daripada golongan orang-orang yang baik. Kata para ulama, maksud baik adalah baik amalan dia, baik pada waktu itu keadaan dia. Fil a'mali wal ahwal. Saya minta izin untuk minum sebentar. Lalu kita minta doa, ya Allah, jadikanlah temanku ini Engkau tempatkan di kalangan orang-orang yang baik. Satu benda yang saya belajar daripada salah seorang ustaz saya, Ustaz Ahmad Mustafa tak silap, daripada Melaka. Waktu tu saya berusia 10 tahun, kecil lagi, 10 tahun. Lalu saya selalu ikut beliau, Ustaz Ahmad Mustafa dan juga Ustaz Nur Amali. Nur Amali. Waktu tu saya usia 10 tahun. Saya sempat belajar dengan Ustaz Nur Amali lebih kurang 7 bulan, 8 bulan. Sebab waktu tu saya kena duduk dekat Melaka. Dekat Melaka, dulu Ustaz Nur Amali ni madrasah di dekat Tambak Bugis, Melaka. Lalu pada waktu tu saya duduk di situ 7 bulan. Tapi selalu rindu nak balik rumah. Setiap hari menangis, setiap malam menangis. Kali pertama, duduk jauh. Walaupun usia 10 tahun tu dah khatam Al-Quran, tapi sebelum tu khatam Al-Quran, ulang alik rumah. Ulang alik. Pagi pergi madrasah, petang dah balik rumah. Tapi ini kali pertama kena duduk asrama, usia 10 tahun. Dan pada waktu tu asyik menangis. Tapi selalunya Ustaz Nur Amali dengan Ustaz Ahmad Mustafa ni bawa saya pergi kuliah. Bawa saya pergi kuliah.
Lalu sebelum kuliah, saya akan baca lebih kurang satu muka surat Al-Quran ataupun separuh muka surat Al-Quran. Lalu Ustaz Ahmad Mustafa ni sifat dia, akhlak dia adalah, Ahmad Mustafa nama dia kalau saya tak silap. Saya pun ingat-ingat lupa. Maka ketika mana melintasi mana-mana perkuburan, beliau akan pada waktu itu selalu mendoakan orang-orang yang berada dalam perkuburan tersebut, walaupun pada waktu itu bukan keluarga dia, bukan perkuburan, sahabat dan teman dia. Dan yang dia selalu ingatkan adalah, dia kata, Umar, kita kena doakan walaupun tak kenal sebanyak mungkin kepada orang yang meninggal dunia, supaya kelak, sebab manusia ni semuanya adalah keluarga Allah, supaya kelak bila kita meninggal dunia, maka Allah akan gerakkan hati-hati manusia untuk doakan kita. Lalu waktu kita hidup ni, kita doakan sebanyak mungkin untuk mereka yang telah pergi mendahului kita, walaupun bukan keluarga, walaupun bukan sahabat taulan maupun teman, supaya nanti bila kita dah meninggal dunia, Allah gerakkan hati orang lain yang masih hidup untuk mendoakan kita. Lalu daripada sini kita nampak, bila adanya khabar duka, bila ada sahaja berita tentang kematian, doakan untuk orang tersebut. Ya Allah, jadikanlah dia. Ya Allah, tuliskanlah dia di kalangan orang-orang yang al-muhsinin, di kalangan orang-orang yang baik. Lalu kita doa satu. Waja'al kitabahu fi illiyin, dan jadikanlah, tempatkanlah buku catatannya fi illiyin, di illiyin. Apakah maksud illiyin? Itulah tempat orang-orang soleh. Ya Allah, jadikanlah dia di kalangan orang yang baik. Buku catatannya adalah buku catatan yang ditempatkan di illiyin, iaitu tempat di mana buku catatan orang-orang yang baik diletakkan. Wakhlufhu fi ahlihi fil ghabirin, gantikanlah dia pada keluarganya yang tinggal. Maksudnya, ya Allah, beliau dah tak ada. Beliau ini mungkin adalah tempat bergantung keluarganya. Ya Allah, Engkau permudahkanlah urusan keluarganya. Gantikanlah apa yang keluarganya hilang dengan sesuatu yang lebih baik. Lalu, kita diajar untuk doa kepada si mati dan juga mendoa untuk dipermudahkan urusan keluarga si mati. Wala tahrimna ajrah. Dan yang seterusnya ini adalah doa untuk kita. Ya Allah, janganlah Engkau halang kami daripada beroleh pahalanya. Wala taftinna ba'dah, dan janganlah Engkau uji kami, sesat kami selepas kematiannya, selepas ketiadaannya. Lalu inilah doa yang sangat syumul, sangat meliputi segala benda. Doa untuk si mati, doa untuk ahli keluarga si mati, dan doa untuk kita sendiri sebagai orang yang kenal si mati. Lalu untuk kita adalah, ya Allah, kalaulah ada sesuatu benda baik yang ditinggalkan oleh si mati daripada amalan yang tertentu, daripada sesuatu yang tertentu, janganlah Engkau halang kami daripada beroleh pahala daripada amalan tersebut. Dan ya Allah, janganlah Engkau uji kami, sesatkan kami selepas kematiannya. Mudah-mudahan kita juga kekal berada di atas petunjuk dan istiqamah. Maka ini adalah doa yang patut dibaca ketika mana pada waktu itu kita mendengar kematian orang yang mana dekat yang kita kenal. Bagaimana pula kalau ada kematian daripada musuh? Ada musuh Islam yang pada waktu itu meninggal dunia. Kalau kita perasan, kita dah tiba muka surat 270. Kalau kita perasan, Imam Nawawi meletakkan tajuk yang ke-19, doa ketika mana mendengar khabar kematian musuh Islam. Lalu poin dia adalah musuh Islam, bukannya musuh kita. Sebab kalaulah musuh kita, maka sepatutnya kita maafkan. Antara sifat-sifat ahli syurga adalah mereka yang banyak memaafkan orang lain. Banyak memaafkan orang lain. Lalu, kadang-kala dalam hidup, ada orang yang kita tak suka. Ada orang yang kita benci. Ada orang yang pada waktu itu kita tak selesa. Tapi janganlah anggap sebagai musuh. Kita nak masuk ke syurga. Lalu daripada dunia lagi kita kena ada sifat ahli syurga. Sifat ahli syurga, dia tidak simpan dendam, tak simpan benda-benda yang tak elok dalam hati. Lalu hendaklah kita maafkan
orang-orang yang mana pada waktu itu mungkin kita anggap sebagai musuh. Lalu sebab itu Imam Nawawi tak bawa tajuk berkenaan tentang musuh. Apa yang patut kita baca bila dengar kematian musuh kita. Imam Nawawi kata tidak, tetapi musuh Islam. Siapakah musuh Islam? Iaitu orang yang secara terbuka, secara terang-terangan pada waktu itu memusuhi Islam dengan kekuatan dia, ataupun dengan lisan dia, ataupun dengan penulisan dia, ataupun dengan apa-apa, terang-terangan, terbuka, dia mengisytiharkan dia memerangi Islam. Maka kalaulah kita mendengar berita dia meninggal dunia, dan sebelum itu kita tak dengar berita yang mana dia bertaubat ataupun masuk Islam dan sebagainya, maka inilah doa yang boleh kita baca. Maka Imam Nawawi menyebut doa ketika mana mendengar khabar kematian musuh Islam, sama ada musuh Islam ini adalah orang yang tak beriman, ataupun musuh Islam ini adalah orang yang munafik, yang menzahirkan Islam, namun pada waktu itu dia juga menzahirkan yang dia memusuhi Islam. Kata Imam Nawawi, lalu bukan musuh kita. Musuh kita sepatutnya kita maafkan. Sepatutnya kita belajar untuk maafkan. Riwayat yang ke-444, kata Imam Nawawi, rawaina, kami telah riwayatkan di dalam kitab Ibnu Sunni. Apakah nama kitab Ibnu Sunni? Iaitu Amalul Yaumi wal Lailah. Lalu kata Ibnu Allan, riwayat 444 ini ada juga diriwayatkan oleh Imam Nasai. Lalu kita boleh tambah di situ Nasai. Ada juga diriwayatkan oleh Imam Nasai. Maka beliau telah berkata, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wahai Rasulullah, Allah telah membunuh Abu Jahal. Lalu ada Abdullah bin Mas'ud maklumkan kepada Nabi, wahai Rasulullah, Abu Jahal dah tak ada. Abu Jahal telah dibunuh. Abu Jahal telah pada waktu itu Allah ambil nyawanya. Bila? Ketika mana perang Badar. Maka bila Nabi SAW mendengar berita kematian Abu Jahal, dan setiap kita tahu Abu Jahal itu adalah musuh Islam. Abu Jahal adalah seorang yang sangat banyak menyakiti Nabi. Maka bila Nabi mendengar salah satu daripada musuh Islam telah tak ada, maka Nabi SAW baca doa berikut. Yang ini menjadi dalil bahawa kita boleh baca doa ini ketika mana mendengar kematian musuh Islam. Maka pada waktu itu apakah doa yang Nabi baca? Nabi membaca Alhamdulillahilladzi nasara abdah wa a'azza dinah. Mohon sahabat-sahabat baca sama-sama. Mohon sahabat-sahabat baca sama-sama. Okey, Alhamdulillahilladzi nasara abdah wa a'azza dinah. Lagi sekali kita baca Alhamdulillahilladzi, segala puji-pujian bagi Allah zat yang nasara, telah menolong, abdah, hambanya, wa a'azza, zat yang telah memuliakan, dinah, agamanya. Lalu kita baca doa ini adalah hadis riwayat Ibnu Sunni. Lalu inilah beberapa perkara yang sempat kita belajar pada pagi ini. Kita pun tinggal lebih kurang 18 minit sebelum daripada waktu subuh, kalaulah di Shah Alam dan juga di daerah Petaling. Tapi kita akan berhenti di sini supaya kita ada masa lebih untuk berdoa ataupun membuat persiapan fardu subuh ataupun nak berehat seketika. Nabi SAW kadangkala bila Nabi telah beribadah untuk tempoh yang panjang pada waktu malam, Nabi SAW akan pada waktu itu baring, mengiring, menghadap kiblat sementara menanti waktu subuh, supaya ada kekuatan pada waktu itu ketika mana solat fardu subuh. Dan saya pasti sahabat-sahabat ada yang mana Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad bangun daripada sebelum jam 4, lalu boleh berehat, dan itu adalah antara sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun kalaulah tahu baring kejap lagi tak bangun subuh, maka pada waktu itu pasang alam ataupun pada waktu itu pesan kepada ahli keluarga yang
lain. Lalu kita berhenti di sini. Alhamdulillah banyak yang kita belajar, apa yang patut kita buat bila mendengar kematian ahli keluarga, apa yang patut kita buat bila mendengar kematian sahabat dan teman, apa yang patut kita buat ketika mana mendengar kematian musuh Islam. InsyaAllah kita akan berjumpa balik pada jam 8.30 pagi dalam Hayati Quran. Seterusnya jam 9.30 pagi dalam pengajian kita Al-Azkar seterusnya. Lalu mudah-mudahan kita boleh utilize, gunakan sebaik mungkin waktu cuti pada hari ini sempena sambutan Hari Kemerdekaan. Mudah-mudahan insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Kepada yang ingin untuk membuat pembelian kitab Al-Azkar, boleh sahaja tekan link yang berada di ruang komen. Jumpa lagi insya-Allah.